Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kami dari Kumpulan 4 ingin memudahkan bab pendaftaran urus niaga. Sistem torrent yang diamalkan di Malaysia amat menitik beratkan pendaftaran. Pendaftaran menjadi tulang belakang kepada undang-undang tanah di Malaysia. Melalui pendaftaran, sesuatu hak itu dianggap sebagai konklusif dan tidak boleh disangkal lagi. Sistem pendaftaran ini penting bagi menyesuaikan dengan undang-undang adat berasaskan Islam yang sedia diamalkan dan mengatasi masalah pentadbiran tanah cara lama, iaitu melalui sistem surat ikatan. Sistem surat ikatan menimbulkan kecelaruan dan kesamaran di dalam menentukan hak dan kepentingan di atas sesuatu tanah tersebut. Seksyen 206 secara tegas memperuntukkan bahawa setiap urus niaga mesti didaftarkan melalui surat cara yang ditentukan dan mengikut prosedur yang ditetapkan. Apabila ia didaftar secara sah, maka pemiliknya mempunyai hak milik yang tidak boleh disangkal lagi. Bagi maksud pendaftaran berdasarkan Seksyen 304, pendaftaran urus niaga adalah satu tindakan oleh pendaftar yang membuat satu memorial dengan tangan serta menggunakan meterainya ke atas daftar dokumen hak milik dan ke atas surat cara urus niaga yang berkaitan. Memorial tersebut hendaklah mengandungi satu kenyataan ringkas mengenai surat cara berkenaan, identiti pihak-pihak berkaitan, nombor yang dipakai dalam buku-buku penyerahan, rujukan fail, masa dan tarikh pendaftaran itu mula berkuat kuasa. Dalam kes Muhammad bin Buyung lawan pemungut hasil tanah, Mahkamah memutuskan bahawa sesuatu pendaftaran itu berkuat kuasa apabila satu memorial dengan tangan dan materi dibuat ke atas dokumen hak milik dan surat cara pendaftaran urus niaga. Seterusnya adalah prosedur pendaftaran. Prosedur pendaftaran adalah satu prosedur dan formaliti yang perlu dilakukan sebelum urus niaga tersebut didaftarkan oleh pihak pendaftar. Jadi, punca kuasa bagi prosedur pendaftaran ini adalah Kanun Tanah Negara. Okey, terdapat 8 prosedur yang perlu dipenuhi, yang perlu dilakukan sebelum pendaftaran dilakukan. Yang pertama, perlu mendapatkan permohonan surat cara tersebut menggunakan borang-borang yang standard seperti dalam jadual 1 KTN. Ini diperuntukkan di bawah Seksyen 207 Kanun Tanah Negara. Kemudian, setiap borang tersebut perlu diisi dengan lengkap maklumat yang asas seperti nama penuh, alamat pekerjaan dan tarikh perkahwinan seperti yang termaktub dalam Seksyen 208 Kanun Tanah Negara. Prosedur yang ketiga pula, tanah itu memperuntukkan bahawa tanah itu mengandungi maklumat yang perlu dan benar seperti nombor hak milik, nombor lot dan juga keluasan kebun. Ini yang telah diperuntukkan di bawah Seksyen 209 Kanun Tanah Negara. Kemudian, di dalam surat cara tersebut, ia perlu ditandatangani oleh pemohon itu sendiri dan dimeterai oleh pihak yang berurus niaga ataupun pemohon itu sendiri. Ia telah termaktub dalam Seksyen 210 Kanun Tanah Negara. Dan untuk permohonan prosedur pendaftaran ini juga, surat cara tersebut perlulah ditandatangani dan dimeterai oleh seorang saksi seperti yang termaktub dalam Seksyen 211 Kanun Tanah Negara. Seterusnya, bayaran pendaftaran juga perlu dijelaskan pada waktu penghantaran seperti yang termaktub dalam Seksyen 293 Kanun Tanah Negara. Surat cara yang telah lengkap diisi dengan maklumat perlu distemkan mengikut Ordinance Stamp 1949 dan dihantar bersama-sama dengan dokumen lain yang diperlukan. Ianya termaktub dalam Seksyen 294 Kanun Tanah Negara. Akhir sekali, dokumen tersebut diserahkan kepada pejabat tanah atau pejabat pendaftaran dan waktu penyerahan akan dicatat oleh pihak pendaftar seperti yang termaktub dalam Seksyen 292 Kanun Tanah Negara. Okey, seterusnya adalah tindakan yang perlu diambil berkaitan dengan pendaftaran oleh pihak pendaftar. Okey, secara keseluruhannya ada 7 tindakan yang perlu diambil. Yang pertama sekali di dalam Seksyen 295 Kanun Tanah Negara, pendaftar perlu menyelenggara buku perserahan. Jadi seterusnya, pendaftar juga perlu mencatat waktu dan tarikh penerimaan borang tersebut kerana ia dianggap sebagai waktu dan tarikh pendaftaran seperti yang telah diterangkan di dalam Seksyen 292 Palang 300 Kanun Tanah Negara.
Okey. Seterusnya adalah Seksyen 301 Kanun Tanah Negara. Dia menerangkan bahawa pendaftar perlu memastikan surat cara yang diterima itu layak didaftarkan, di mana mengandungi semua dokumen yang diperlukan, lengkap ditandatangani oleh pihak yang berusniaga dan juga mempunyai saksi dan maklumat asas yang lengkap. Manakala menurut Seksyen 301A Kanun Tanah Negara, pendaftar perlu memastikan segala cukai tanah telah dijelaskan. Okey, seterusnya Seksyen 302 Kanun Tanah Negara, siasatan perlu diadakan ke atas tanah jika perlu, tetapi takluk kepada sekatan di bawah Seksyen 303 Kanun Tanah Negara. Dan pihak pendaftar juga boleh mendaftarkannya dengan membuat memorial dengan tangan dan memeteri ke atas dokumen hak milik dan surat cara urus niaga jika surat cara tersebut lengkap. Ia telah diterangkan di bawah Seksyen 304 Kanun Tanah Negara. Walau bagaimanapun, jika surat cara tidak memenuhi syarat, di bawah Seksyen 298 Kanun Tanah Negara, jika surat cara tidak memenuhi syarat, pendaftar boleh menangguhkan pendaftaran tetapi tidak lebih daripada 14 hari supaya pemohon boleh membuat pembetulan. Jika pemohon gagal membuat pembetulan atau pembetulan yang telah dibuat masih tidak memenuhi syarat yang diperlukan, maka pihak pendaftar boleh menolak permohonan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan kesan pendaftaran hak milik tak boleh sangkal. Kanun Tanah Negara telah menetapkan bahawa pendaftaran menyebabkan berlakunya pindah milik, gadaian dan pajakan yang sah dan berkuat kuasa. Hak milik tak boleh disangkal bermaksud hak dan kepentingan terbabit dijamin oleh undang-undang dan secara asasnya tidak lagi boleh dicabar, disangkal atau dihilangkan. Hal ini berasaskan Seksyen 89, 340 dan 341 Kanun Tanah Negara. Seksyen 89 menerangkan bahawa dokumen hak milik adalah keterangan muktamad berkaitan dengan hak milik, syarat dan sekatan kepentingan tanah. Manakala Seksyen 340 pula menyebut tentang kesahihan sesuatu urus niaga tanah. Dan Seksyen 341 telah mengukuhkan hak yang menjamin bahawa hak milik berdaftar tidak boleh dicabar oleh pemilikan bertentangan walau seberapa lama sekalipun. Selamat sejahtera, nama saya Nantini dan nombor matrik saya GA04563. Saya akan menerangkan mengenai pendaftaran urus niaga, pengecualian kepada hak milik, tidak boleh disangkal. Pertama adalah pengecualian berasaskan status. Pengecualian merupakan sesuatu peristiwa yang tidak normal, yang tidak diaplikasikan dalam sesebuah program serta ia juga dianggap sebagai kesalahan, manakala pengecualian berdasarkan status yang dikenal pasti dalam peruntukan undang-undang khususnya KTN sendiri S3402. Oleh itu peruntukan berdasarkan status dilaksanakan bagi sesuatu pendaftaran urus niaga. Antaranya ialah pertama, fraud case Tai Lee, finance co Sendirian Berhad, law official assignee. Kedua adalah salahnya, fraud melibatkan kes salah nyata. Ketiga adalah pemalsuan, kes Ong Lok Chu Leun Kwik Sin Sun Ltd. Keempat adalah surat tidak lengkap, surat cara tidak sah. Kelima adalah surat cara terbatal, kes Tan Hee Juan Liu The Bond Ni 1934. Dan akhirnya adalah pemilikan tidak sah, halangan daripada undang-undang berkaitan dengan Tanah Rizab Melayu. Kedua adalah pengecualian equity. Pengecualian equity melalui perbincangan equity keadaan menerangkan perbahasan digunakan dalam pertuturan semasa. Peranan utama dalam equity adalah yang berasaskan kepada common law yang ditetapkan. Negara kita menggunakan prinsip sistem Torres yang menerangkan kod perbincangan, antaranya ialah Kanun Tanah Negara 1965. Selanjutnya, Akta Undang-Undang Sivil 1956, Seksyen 6 yang mempengaruhi prinsip perundangan tanah di Malaysia. Seksyen 6 Akta Undang-Undang Sivil 1956 yang berkaitan harta tidak alik. Prinsip ini khususnya boleh diaplikasikan dalam dua bentuk, iaitu sekiranya terdapat lacunan di dalam perundangan Malaysia. Kedua adalah boleh digunakan
dalam keadaan setempat. Mungkin Seksyen 3 Prinsip Perundangan tidak bercanggah kepada prinsip equity yang lain. Walau bagaimanapun, Mahkamah Tempatan dan Majlis Privil tidak melaksanakan penggunaan equity kerana ia hanya diarahkan bagi keadaan equity dalam perundangan tanah di Malaysia bagi sesetengah kes-kes yang tertentu. Secara tuntasnya, mahkamah membenarkan penggunaan kaedah equity yang berasaskan sistem Torres yang berlandaskan kepada prinsip pendaftaran. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah pengecualian berasaskan Undang-Undang Islam dan Adat. Berdasarkan Seksyen 4.1 menyebut antara lain bahawa kecuali setakat mana yang diperuntukkan dengan nyata sebaliknya. ATN tidak boleh minta mana-mana undang pada masa itu pokok kuasa mengenai pemegangan adat. Terdapat 3 bentuk kepentingan berasaskan adat dan Undang-Undang Islam di Malaysia, antaranya ialah jual janji, harta sepencarian dan wakaf. Bagi harta sepencarian pula, ialah satu prinsip yang berasaskan adat Temenggung dan dipakai di dalam Undang-Undang Kekeluargaan Islam. Bagi kes Robert Elias Kamarul Zaman lawan Umi Kalsum 1966, 1 MLJ 163, sepasang suami isteri telah membeli sebuah rumah di setapak. Setelah mereka bercerai, mahkamah telah membuat keputusan bahawa dengan prinsip harta sepencarian telah mengarahkan pasangan tersebut untuk membagikan harga rumah di antara plaintiff dan defendant. Bagi wakaf pula, itu merupakan harta yang diperuntukkan untuk manfaat umat di mana hak miliknya tidak boleh dipindah dan manfaatnya boleh digunakan untuk kepentingan umum. Dalam kes G. Ratinas Sami lawan Majlis Agama Islam Pulau Pinang, Jun 1993, 5 Kanun 288, mahkamah memutuskan bahawa hak milik plaintiff ke atas sebidang tanah yang merupakan tanah wakaf adalah tidak sah kerana melanggar Seksyen 105 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Pulau Pinang. Seterusnya ialah pengecualian berasaskan kuasa PBN. PBN merupakan pihak yang menakbir urusan berkaitan tanah. PBN boleh mengatasi kemuktamadan hak milik sah individu atau badan atas syarat-syarat tertentu. Hak milik tak boleh sangka tertakluk kepada kuasa-kuasa tertentu PBN. Antara bidang kuasa PBN adalah yang pertama, PBN ada kuasa untuk mengambil semula tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1985. PBN berhak mengambil tanah menurut Seksyen 3 Akta tersebut. Seterusnya ialah PBN ada kuasa untuk menyita tanah jika syarat dilanggar atau pemilik tidak membayar cukai sewa yang ditetapkan oleh PBN menurut Seksyen 130 hingga 134. Yang terakhir adalah PBN ada kuasa untuk menguatkuasa hak lalu lalang pentadbir tanah dengan mengunci tanah lain daripada diakses ke tempat awam. Sekian, terima kasih.